Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan DJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita sambung balik pembincangan kita mengenai surah Al-Furqan pada ayat yang ke-6 insyaAllah. Saya akan baca dulu ayat 6, 7 dan 8. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. Sementara kita tunggu skrin kita on, kita terus baca ayat 6, 7, 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6 surah Al-Furqan yang berbunyi, Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Qul, katakanlah wahai Muhammad, atas satu ayat G. Anzalahu allazi, yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran itu ya'lamus sirra, maha mengetahui rahsia, fis samawat, sirra itu rahsia, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Innahu, sesungguhnya dia, kana ghafurar rahima, maha pengampun lagi maha penyayang.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala perintah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya cakap kepada orang-orang kafir bahawa yang menurunkan Al-Quran. Nabi tak buat Quran. Nabi bukan mencipta Al-Quran, tapi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menurunkan siapa dia? Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala. Allah ni siapa? Ya'lamus sirra, maha mengetahui rahsia, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Tuan-tuan, di langit dan di bumi ada rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam rahsia, tuan-tuan. Ya. Semakin canggih dunia, makin terbuka satu-satu rahsia kan? Yang Allah sembunyikan kepada kita, tapi dengan kecanggihan ilmu manusia boleh jumpa. Tuan-tuan, bukan Allah tak tahu, Allah tahu dah. Manusia akhir zaman memang canggih, kan? Bukan Allah tak tahu. Allah sengaja nak bagi tahu bahawa di sana banyak rahsia-rahsia, tuan-tuan. Rahsia di langit dan di bumi adalah milik Allah Ta'ala. Yang mana kalau tuan-tuan tengok, perhati tengok kepada kejadian langit dan bumi ini, satu benda yang perlu dipikir dengan mata kepala kita, dengan pemikiran kita, bahawa ianya adalah benda yang diciptakan. Contoh kita manusia, tumbuh-tumbuhan memerlukan kepada cahaya matahari. Kenapa kita memerlukan kepada cahaya? Ini sebab dah kerja Allah Ta'ala dah. Allah dah tetapkan manusia perlukan pada cahaya. Tumbuhan perlukan pada cahaya. Kalau tak ada cahaya, manusia tak boleh hidup. Tumbuhan pun mati. Kan? Tumbuhan kalau tak ada cahaya, mati. Kalau tumbuhan mati, manusia nak makan apa? Manusia tak boleh nak makan. Tengok, ada kaitan yang besar. Ya, kaitan yang besar. Tuan-tuan, cahaya, bila dia pancar kepada daun-daun pokok, maka daun-daun pokok tu dia ambil cahaya, dia proses. Kita belajar sains dulu, dia panggil proses fotosintesis. Macam mana dia proses cahaya tu menjadikan makanan kepada daun. Hebat tak hebat Allah Ta'ala buat. Daun tu, tuan-tuan, selai daun tu dia mampu memproses cahaya. Kalau kita zaman sekarang, kita boleh buat, boleh ambil tenaga solar dengan cahaya. Pancar cahaya, kan, jadi bentuk tenaga solar, elektrik, boleh hidupkan lampu dan sebagainya. Yang tu orang zaman sekarang saya tengok dah ramai dah mula dah orang cenderung kepada pakai solar. Sebab solar ialah sekali beli itu mahal, kan? Sekali beli itu mahal, tapi bulan-bulan tuan-tuan tak kena bayar dah elektrik. Kan? Siapa yang elektrik dia mencecah 400-500 sebulan, elok dia beli solar. Tapi kalau bil elektrik dia hanya 100, tak sampai 100, tak berbaloi solar. Tak berbaloi. Itu canggih manusia. Kan? Boleh guna cahaya matahari untuk jadikan dia sebagai elektrik, bentuk elektrik, tuan-tuan. Rahsia yang Allah sembunyikan. Memang manusia bijak, tapi itu adalah rahsia Allah Ta'ala. Itu adalah rahsia Allah. Dan sekarang macam-macam pula dengan line telefon, kan. Sekarang charge telefon pun tanpa wayar. Elektrik boleh disalurkan tanpa wayar. Kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rahsia dalam alam ni, tuan-tuan. Kalau yang daripada zaman dulu,
bulan bintang. Orang yang buat kajian betul-betul bulan bintang, di sana dia nampak manfaat yang cukup besar, tuan-tuan. Untuk nak tengok pasang surut air, tengok mana? Tengok pada bulan, ikut kalender bulan. Hari ni awal bulan Islam, dia bukan bulan Masihi, kena ikut bulan Islam, kan? Kalau ikut bulan Masihi tak betul perjalanan pasang surut air, kan? Kena tengok bulan Qamariyah, kan? Bulan Islam. Subhanallah. Macam mana Allah buat kaitan bulan dengan pasang surut air? Tengok rahsia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tuan-tuan. Dia berkait-kait. Kalaulah benda ni atas muka bumi ni dia terjadi dengan sendiri, macam mana boleh berkait-kait? Ini saling perlu memerlukan. Hatta orang bukan Islam pun, saya tengoklah orang bukan Islam, orang Cina di sekitar PD ni, kalau dia nak, ada di kalangan dia orang turun ke laut untuk cari ikan, jadi nelayan, dia orang guna kalender takwim kita, ikut bulan Islam, nak tengok pasang surut air. Subhanallah. Sebenarnya dia orang akur dengan takwim Islam. Kita je tak bangga dengan takwim Islam. Tu bintang, kan? Macam mana dengan bintang boleh tengok kemarau, hujan, boleh tengok, boleh jadi panduan untuk orang yang bermusafir di padang pasir, di di tengah laut. Subhanallah. Dahsyat. Padahal bumi berpusing. Bumi berpusing, tuan-tuan. Dan bumi bergerak, tapi boleh guna panduan bintang tu. Macam mana tu? Allah Subhanahu wa ta'ala buat untuk manusia. Rahsia, tuan-tuan. Jadi, rahsia alam ni macam-macam lah. Tuan-tuan boleh tengok untuk kajian angkasa lepas, di langit, apa yang ada di sana, kan? Pergerakan di langit tu adalah dengan pergerakan yang cukup laju. Kita bergerak di bumi je pelan, tapi di langit sana laju. Tengok kapal angkasa, tak payah start enjin, tuan-tuan, nak turun daripada ISS. ISS tu kan pengkalan udara sana, angkasa lepas, pengkalan angkasa lepas. Kapal angkasa lepas tu, dia turun daripada pengkalan dia tu, tak payah start enjin. Dia start enjin bila? Ni yang saya tengok lah, saya baca. Bila 1 minit lagi nak cecah bumi. 1 minit nak cecah bumi, baru dia start enjin. Tapi masa dia nak masuk atmosfera ni, lapisan atmosfera, kelajuan dia bertambah kepada 25,000 km sejam. Macam mana di ruang udara sana, angkasa lepas sana, pergerakan boleh jadi laju 25,000 km sejam. Subhanallah. Masya Allah. Itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kita kaji Quran, tuan-tuan, tentang angkasa lepas, memang hebat dan benar apa yang Quran cakap. Jadi Allah kata, aku tahu rahsia langit, ya'lamu sirra fis samawat. Aku tahu rahsia di langit. Macam-macam rahsia di langit sana. Allahu Akbar. Itu dengan bagaimana Allah angkat doa kita, kan, ke langit. Bila kita berdoa, doa kita akan diangkat ke langit, tuan-tuan. Itu tak ada nak kaji lah. Tak ada nak buat kajian. Itu luar daripada kajian sains. Ya. Allah cerita pada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi kata dalam hadis bahawa malaikat ni dia bersilih ganti siang dan malam, siang malam. Macam kalau tuan-tuan askar guard 24 jam kan, bertukar. Siang bila masuk malam dia panggil apa? Mount guard kan. Kita dirikan pengawal malam. Lepas tu bila dah pukul 6.30 suraikan pengawal malam. Pengawal malam. Lepas tu ganti dengan pengawal siang. Kan? Pengawal siang. Malaikat pun Allah aturkan tuan-tuan. Untuk siang dia bertukar tu. Malaikat hak jaga malam tadi naik, malaikat hak nak jaga siang ni turun. Dia berganti. Macam tu. Subhanallah. Dahsyat rahsia. Rahsia-rahsia ni terlalu hebat kalau kita buat kajian tuan-tuan. Begitulah dengan di bumi, sehingga Allah sebut dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Itu ayat yang Allah sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Okey sikit, tak ada gema, tak ada ekor. Ji, cuba buka surah Fussilat ayat 53. Surah Fussilat ayat 53. Fussilat. Rasa kena tutup ni sikit kot lampu. Terang sangat. 53. Mau nampak. Satu lagi. Satu lagi. Ji. Bawah ni. Tu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Maksud dia apa? Kami akan perlihatkan. Tak nampak. Kami Allah kan. Sebab duduk sama dengan ni tak apa nak nampak. Kami Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, di wilayah bumi. Afaq ni, perkataan afaq tu, sanurihim, kami akan perlihatkan, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Allah akan bagi kepada kita supaya mata ni, supaya kita melihat kebesaran Allah fil afaq. Afaq ni ufuk ni di langit lah, di kaki langit. Di kaki langit. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, dalam diri kita. Apa benda? Hatta yatabayyana, sehingga jelaslah kepada mereka annahul haq, bahawa Quran adalah benar. Tengok tuan-tuan, maha besar Allah Ta'ala, maha agung Allah Ta'ala. Dengan kita memerhatikan sekeliling kita ni di langit dan juga di bumi, dalam diri kita, kita akan nampak Quran itu benar. Hebat. Mana kitab yang boleh kita dapat macam ni tuan-tuan. Kalau kitab
buku sejarah ni, asal usul manusia daripada monyet dan sebagainya, sekarang terbukti benda tu adalah satu penipuan. Teori itu teori yang tak betul, teori yang salah. Kan? Tapi Quran, siapa yang boleh buktikan ia adalah satu pembohongan? 1400 tahun lah, sampai sekarang tak ada seorang pun boleh membuktikan bahawa Quran adalah kitab pembohongan. Hak habis tinggi, orang kafir nak marah, dia bakar Quran. Dia tak boleh tu, dia emosi. Kan? Sebab orang duk kata Quran betul, dia pula tak boleh bagi hujah mengatakan Quran ni salah, lah dia ambil bakar. Kan? Tapi hujah tak ada. Mana hujah yang mengatakan Quran ni salah? Tak ada, tuan-tuan. Tengok hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, tuan-tuan. Bagaimana dalam diri kita, kita bernafas menggunakan oksigen. Oksigen masuk dalam diri kita ditapis oleh paru-paru. Paru-paru tapis. Digunakan sebahagiannya oleh oleh jantung. Jantung guna oksigen tak? Paru-paru kan pakai oksigen, dia tapis paru-paru. Guna oksigen kita untuk jadi tenaga pada kita, untuk kita hidup, untuk sumber kehidupan kita. Kalau tak ada oksigen, kita mati, tuan-tuan. Kenapa kita tidak bernafas dengan karbon dioksida, sedangkan di udara ni banyak gas, banyak jenis gas? Tapi semua manusia pilih benda yang sama. Bukan pilih, terpaksa guna oksigen. Subhanallah. Hebatnya Allah Ta'ala. Dan para doktor, pengkaji kesihatan, pengkaji tubuh badan manusia. Doktor kan dia buat kajian tubuh badan manusia ni sebab nak sesuaikan dengan perubatan. Kalau sakit kepala, dia kaji kepala keseluruhan, otak, macam lapisan otak, bagaimana otak bekerja. Kalau dia nak tebuk otak, nak buang otak, manusia boleh hidup ke? Kalau nak tebuk macam, jadi buat kajian. Bila dia buat kajian, dia terjumpa, tuan-tuan, dia terjumpa rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ni subhanallah. Orang yang buat kajian ini, kita punya paru-paru ni, tuan-tuan, dia ada bilik nak tapis oksigen. Dia ada bilik-bilik dia. Bilik-bilik dia ni kalau dibuka, kan, bilik-bilik dia kalau dibuka, bentangkan, kan, buka satu-satulah, macam kita buka ni dinding, kita letak atas lantai ni, lepas tu ambil semua tu letak atas lantai. Macam tu. Kalau kita buat macam tu, paru-paru kita, tuan-tuan, yang besar ni dia boleh sama dengan 2 kali padang bola. Dia punya besar saiz dia. Kalau kita pecah-pecahkan, dahsyatnya kerja Allah Subhanahu wa taala. Nampak je kecil, tuan-tuan. Nampaknya kecil. Dahsyat. Sebab dalam paru-paru tu dia terlalu halus. Terlalu halus. Maha suci Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maha hebat. Allahu Akbar. Jadi, tuan-tuan, dalam bab ni kita kena tengok ke langit, kita kena tengok ke bumi, kena tengok pada dalam diri kita, tuan-tuan. Dalam diri kita ni semuanya adalah menunjukkan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang kita baca dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Quran. Al-Hakim apa maksud, tuan-tuan? Bijaksana. Quran tu bijaksana, tuan-tuan. Subhanallah. Nanti mari kita tengok kehebatan Quran. Antaranya lah ini hadis Nabi SAW. Dalam menguraikan ayat ini, Imam Sya'rawi bagi tahu pelik dunia ni.
ciptaan Allah Ta'ala ni, dia agak memang pelik kan? Diceritakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, bahawa Nabi SAW berbesan dengan Abu Lahab. Nabi berbesan dengan Abu Lahab. Dua orang puteri Rasulullah kahwin dengan dua orang anak Abu Lahab. Abu Lahab tu siapa? Pak saudara Nabi juga pun. Kan, bukan orang lain. Tapi anak Nabi dengan anak Abu Lahab ni kahwin. Dua orang. Dua pasang. Tuan-tuan, oleh kerana Nabi menyampaikan dakwah Islam. Kahwin ni sebelum Islam. Kahwin ni sebelum Nabi jadi diangkat sebagai Rasul. Kan? Jadi berbesan. Bila Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Lahab marah sungguh-sungguh, tuan-tuan, pada Nabi SAW. Sehingga turunnya surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kan? Turun surah tu. Bila turun surah tu, tuan-tuan, dia bukan nak insaf. Nama aku disebut dalam Quran. Dah. Dia makin teruk pergaduhan Abu Lahab dengan Nabi SAW. Makin teruk, tuan-tuan. Bukan Abu Lahab saja, anak Nabi, anak Abu Lahab yang jadi menantu Nabi pun, dua-dua ni turut menentang besar-besaran Nabi Muhammad SAW. Sampai tahap kemuncak pergaduhan ni, anak Abu Lahab jumpa Nabi SAW, bagi tahu, kami ceraikan anak, dia tak panggil Nabi lah kan. Disebut dalam hadis ni, nama anak Abu Lahab adalah Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah, laki. Utaibah bin Abi Lahab, dia cerai Ummu Kalsum binti Rasulullah SAW. Dia cerai. Bila dia cerai, ja'an Nabi, dan datanglah Rasulullah SAW. Ja'an Nabi wa qala kafartu bidinika. Bila dia tengok Nabi SAW, dia kata, aku kafir dengan agama engkau, wahai Muhammad. Aku kafir dengan agama engkau. Kasar cakap. Wa faraqtu ibnataka, dan sekarang aku cerai anak engkau. La tuhibbuni, engkau tak akan suka pada aku. Wala uhibbuka, dan aku tak akan suka pada engkau. Aku tak akan suka pada engkau. Summa tasallata ala Rasulillah, kemudian dia melampau ke atas Rasulullah SAW. Tindakan dia tak cukup sekadar tu. Fashaqqa qamisahu, dia mengoyak baju dia, baju Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW berkata, amma inni as'alullah, adapun aku berdoa kepada Allah, an yusallita alaihi kalbuhu, supaya dia dimakan oleh anjingnya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi kata, bila dah dah teruk sangat ni, dalam hadis lain, fabasuqa nahiyati, atabah ni seperti penghadang untuk selamatkan dia lah, selamatkan Utaibah ni. Jalan daripada Mekah ke Syam jauh, tuan-tuan, mesti bermalam. Sampai di satu tempat, dia kafilah ni terpaksa bermalam. Bila bermalam, barang-barang daripada unta tu dia turunkan, tuan-tuan. Si Utaibah ni, dia tak berani nak tidur ujung-ujung kan. Dia nak tidur tengah-tengah. Orang lain orang lain tidur tepi-tepi tak apa, dia tidur tengah-tengah. Dah lah tidur tengah-tengah, dia ditutup dengan barang-barang tu, barang-barang perniagaan dia tu kan, sebab nak selamatkan dia. Kemudian apa jadi, tuan-tuan?
wa raghma ihtiyatihim fi himayatihi, walaupun mereka menjaga Utaibah ni dengan penjagaan yang cukup rapi, hajama alaihi sab'un fi ihdal layali, maka dia diterkam oleh seekor binatang buas, katanya singa, pada salah satu malam yang dia tidur. Singa tu datang, tak ganggu orang lain tuan-tuan, tak ganggu orang lain, pergi ambil dia je. Pergi ambil dia, makan dia tuan-tuan. Allahu Akbar, mati. Itu pun Abu Lahab tak beriman tuan-tuan, masih lagi keras kufur. Padahal berlaku dah depan mata dia, doa Nabi makbul. Tengok rahsia alam. Kenapa Nabi berdoa di Mekah? Nabi doa di Mekah, akaluka kalbun, engkau akan dimakan oleh anjing-anjing Allah. Di tengah perjalanan ke Syam, dah lepas pada Madinah, jauh dah tuan-tuan. Dia kena makan dekat sana. Seseolah ada hubungan Nabi dengan binatang-binatang buas di sekitar tu tuan-tuan. Macam mana tu hubungan? Macam tuan-tuan, kan? Kalau masuk hutan, kalau pergi sungai, cuba nganjing dekat gajah, buaya, kan? Dia tak ada tempat kita tu. Tapi kalau kita menganjing, cuba menganjing, besar mana gajah, kan? Kejap dia datang di gan tuan-tuan. Macam mana dia boleh faham tu? Rahsia alam, pelik. Benda tu pelik, kan? Allahu Akbar. Jangan main-main tuan-tuan. Pergi sungai, kan, menganjing kat buaya, jangan. Walaupun tak ada dalam kitab, tapi jangan buat main-main. Benda tu dia dia faham. Dia dengar, tak tahu macam mana dia. Padahal kita cakap sini keluar tu tak dengar dah, kan? Kenapa binatang dia duduk jauh daripada kita tu boleh datang mari, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni kena hati-hati. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahsyat tuan-tuan. Mati. Saya sebut 2-3 hari lepas tu, yang dia Nabi sebut Abu Lahab mati kat sini dalam perang Badar, kan? Orang-orang ni, orang kafir ni mati sini dalam perang Badar. Semua jadi tuan-tuan macam tu. Allahu Akbar, dahsyat. Siapa punya cerita ni? Allah. Ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Dia maha mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Kenapa apa yang dicakap oleh Rasulullah itu terlaksana? Apa hubungan Rasulullah dengan alam? Itu rahsia besar tuan-tuan. Rahsia besar. Kalaulah tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sebaik-baik penciptaan Allah Ta'ala, kan? Sebab Nabi Muhammad adalah sebaik-baik penciptaan Allah Ta'ala, maka makhluk tunduk kepada Nabi SAW. Cuma sebab Nabi teringat kisah Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikanlah kepada aku kerajaan yang Kau tak beri kepada orang lain. Nabi Sulaiman boleh cakap dengan binatang, boleh arah binatang semua sekali. Jadi Nabi dah ingat Nabi Sulaiman dah buat macam tu, Nabi tak arah lah. Cuma bila Nabi doa, binatang ni, haiwan ni sedia berkhidmat untuk Nabi SAW. Subhanallah. Apa kaitan tu? Padahal jauh tuan-tuan. Kalau ikut suara tak dengar tuan-tuan. Kalau ikut suara yang fizikal ni tak dengar. Tapi kenapa boleh sampai kepada makhluk-makhluk Allah? Itu rahsia alam. Rahsia alam yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Orang lain tak tahu tuan-tuan. Subhanallah. Banyak tuan-tuan. Kisah Rum kalah dalam Quran disebut, dinamakan dengan surah Rum. Nabi sebenarnya, Nabi suka dengan Rum tuan-tuan. Walaupun dia tidak Islam, tetapi nak berbanding dengan Farsi. Tengok tuan-tuan.
Ini politik. Rom kafir, Parsi pun kafir, tapi Nabi lebih suka, lebih sayang kepada Rom daripada Parsi. Sebab Parsi ini dia kafir, dia lawan Nabi besar-besaran, tuan-tuan. Oh, totok, memang totok betul. Adapun Rom ni dia lembut sikit. Dia lembut sikit. Dia boleh terima ajaran Islam. Rom. Yang tu Nabi bila Rom kalah berperang dengan Parsi, Nabi bersedih. Nabi SAW bersedih, tuan-tuan. Sebab Rom itu bolehlah nak dianggap sebagai rakan lah. Boleh dianggap sebagai rakan Rom. Tapi Parsi tak boleh. Parsi dia jadi musuh. Parsi ni Iran, tuan-tuan. Parsi ni Iran. Kalau ikut apa yang Ustaz Wadi Anwar cakap, Dajjal akan keluar di Iran. Kat sana keluar, tuan-tuan. Macam mana Dajjal keluar kat Iran? Allahu Akbar. Allahu a'lam, tuan-tuan. Okey. Dah masuk, dah lepas duha dah kan? Syuruk. Saya rasa tak masuk kok ayat ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul. Jadi nak bagi tahu pada tuan-tuan, kita dikelilingi oleh rahsia-rahsia Allah yang hanya Allah tahu saja. Orang lain tak tahu, tuan-tuan. Orang lain tak tahu. Kemudian bila Allah tahu semua sekali, Allah bagi tahu innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, dalam menguraikan ayat ini, Imam Syarawi dia keluarkan contoh-contoh pengampunan. Bila orang kafir masuk Islam, apa jadi, tuan-tuan? Dia akan bersih dosa dia, hilang dosa dia, dia akan jadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Bersih. Sayyidina Umar disebut oleh sahabat lain, provok. Umar, dia dulu bunuh adik engkau. Dia bunuh adik engkau. Sepatutnya engkau, yalah, sebab masa tu Sayyidina Umar memerintah, dia jadi PM, Perdana Menteri. Dia boleh bertindak tak kat kawan tu, hak bunuh adik dia tu? Boleh sangat-sangat. Tapi Sayyidina Umar jawab, apa yang aku boleh buat kat dia, sebab dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam, aku tak boleh buat apa. Bukan aku boleh bunuh balik dia. Itu sejarah sebelum Islam, hak dia bunuh tu. Subhanallah. Tengok, praktikal. Cuma Sayyidina Umar dia kata, aku sebab engkau masuk Islam, aku boleh terima engkau, tapi tolong jangan menghampiri aku. Tak boleh juga. Sayyidina Umar buat penghadang, pemisah. Engkau jangan nak berkawan rapat dengan aku lah, sebab engkau dah ada sejarah hitam dengan aku. Hak engkau dengan Allah Ta'ala selesai. Ada sempadan dia. Kemudian Imam Syarawi sebut dalam kes Hindun. Hindun ni perempuan ganas. Sayyidina Hamzah yang terkorban dalam peperangan Uhud, dia pergi cari jenazah Sayyidina Hamzah, dia kerobek, dia koyak, keluarkan jantung. Kata setengah riwayat, dia makankan jantung Sayyidina Hamzah. Marah betul Nabi SAW. Kawan ni dah mati dah, tapi sebab dia geram sangat pada Sayyidina Hamzah, dia buat macam tu. Tapi akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Akhirnya masuk Islam, settle masalah, tak ada. Kira perbuatan dia kepada Sayyidina Hamzah tu tidak dikira sebagai satu kesalahan, diampunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud innahu kana ghafurar rahima. Jadi kita diberi lagi peluang oleh Allah Taala berada di atas muka bumi ini untuk meraih ghafurar rahima. Minta ampunlah dengan Allah Taala. Kalau kita ada salah dan silap dengan Allah Ta'ala, kita minta ampun, insya-Allah Allah akan mengampun kita. Sebelum kita bertemu dengan Allah, dosa-dosa kita sudah tidak ada, insya-Allah. Kalau Hindun, saya rasa dan saya yakin tuan-tuan tak ada yang buat kerja macam Hindun, tuan-tuan tak ada buat kerja macam Abu Lahab tadi, anak-anak dia tak ada, kan? Tuan-tuan, kalau ada pun kesilapan kecil, itu lebih patut, lebih wajar bagi Allah Ta'ala untuk mengampunkan kesilapan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi istighfarlah banyak-banyak. Saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Ayat ke-7 kita sambung pada pertemuan akan datang minggu depan kalau tak ada aral menintang. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.